ni. Dah lama tak masuk meeting, tak tahu nak tekan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada hari ini di dalam majlis ilmu yang sangat besar maknanya. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi acara yang bahagia Tuan Baharudin bin Muhammad, pengarah JKKP Negeri Selangor. Bahagia Tuan Idris Abdul Rahman, Timbalan Pengarah JKKP Selangor. Tuan Ahmad Fauzi Awang, Timbalan Pengarah JKKP Selangor. Pegawai kanan dan kiri, yang belah kanan, yang belah kiri lah, kan? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini tajuk yang diberikan bukan tajuk lah, tema untuk Civic Ramadan. Civic ni ialah, tajuk ni adalah pilihan pihak penganjur, kan? Jadi kalau kita tanya apalah maksud Civic ni, kan? Civic ni apa? Kita kata Civic kesedaran, tak. Kesedaran tu kesedaran lah. Itu sebab orang sebut kesedaran Civic. So kesedaran Civic ni apa kaitan dengan Civic ni, kan? Jadi Civic ni adalah merupakan ilmu tata rakyat ataupun hak, perasaan dan tanggungjawab kita di dalam masyarakat. Jadi sebenarnya bila kita ceritakan tentang Ramadan Al-Mubarak ni sebenarnya membawa maksud yang sangat mendalam dalam bab kesedaran Civic ni sebenarnya. Kalau kita tengok dari segi perkataan yang ada dalam bulan Ramadan, pertama kita selalu sebut Ramadan, kita sebut Siyam, kita sebut Qiyam, kan? Dan kita sebut bulan ini sebagai pesta ibadah, bukannya pesta juadah. Dia kata, itulah macam lah, kan? Jadi kalau kita tengok kat situ, Ramadan tu sendiri berasal pada perkataan ramdu, iaitu panas yang menyongek, panas betul-betul. Panas lah, panas. Kan? Orang Selangor kata, it's very hot today. Macam tu lah. Betul lah kan. Selangor cakap kan. Maklum lah dah duduk depan empire dia lain. Kan? Jadi sangat panas. Itu sebabnya bulan ni orang yang tak biasa berlengging tu dia akan berlengging lah. Kalau orang perempuan tu bulan lain dia tak rajin, dia berkemban. Bulan tu rajin nak dia berkemban. Dan berkemban tu betul-betul paksi itu depan suami tu tak tahan. Itu tak terdaya, kan? Lepas tu adalah yang cakap, dah tua Ustaz, tak ada mana selera dah. Kau jangan main-main perempuan. Orang lelaki bulan puasa ni tiang elektrik pakai skirt pun lawa. Jangan main-main. Itu kan hati-hati. Jadi makna kata tu ramdu. Kedua, bila sebut siam, apa maksud siam? Ada yang cakap maksudnya Thailand, itu siam. Tapi kalau as-siam, ada sad kat situ, maksudnya menahan diri. Menahan diri ni macam mana pula? Menahan diri ini, ada yang kata menahan diri pada sesuatu. Ada juga menahan diri pada berpergian pada satu tempat ke tempat yang lain. Dan menurut Ibnu Manzur, dia kata asyam ni menahan diri daripada makan, minum, nikah dan berbicara. Makan faham, tak boleh minum faham, tak boleh nikah apa je. Boleh tak nikah bulan puasa? Boleh. Elok sangat langkah penjimatan. Dah lah PKP contoh itu kan, dah jimat dah tu. Buat pula macam tu. Memang buat jamuan pun buat waktu sahur, InsyaAllah settle. Jadi confirm lah tak ramai macam tu lah. Tak apalah lain kali esok buat program, esok kita datang lah. Tak apalah lain kali lah. Sama penting baru, memang tak pergi lah, kan? Jadi mana kata tu antara langkah penjimatan. So apa maksud nikah tu? Maksudnya tak boleh nikah. Perbuatan orang bernikah tu yang tak boleh. Yang gitu-gitu tu. Bulan lain kau tak ada sibuk suruh bini kau duduk sebelah kau, kan? Bulan puasa sini lah, saya tak sudi duduk sebelah abang ni. Nak dia beraba ni bini tu.
Jangan, ya. Bulan puasa ni kita elakkan. Dan kemudian maksud dari segi istilah menahan diri daripada makan, daripada minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari kerana Allah Ta'ala di bulan yang panas terik. Itu dia. Tapi kalau kita tengok dulu sebelum puasa macam yang kita puasa ni, zaman Nabi dulu sebelum tu, tahu tak mereka puasa macam mana? Sebelum turunnya ayat suruh puasa terbit fajar sampai terbenam matahari ni, sebelum ada arahan perintah Allah ni, sebelum ni puasa macam ni. Puasanya ada satu syarat. Dia mesti berbuka puasa pada waktu maghrib, masuk maghrib, dan start puasa balik lepas isyak. Dan tak boleh tertidur pada waktu maghrib tu. Kalau waktu azan kita terlelap, kemudian orang azan, maka tak boleh buka, kena sambung puasa. Dulu macam tu. Sampailah adalah salah seorang sahabat ni, dia bekerja dekat ladang tamak. Dia penat sangat, balik tu dia terlelap. Waktu maghrib azan tu dia tertidur. Bila dia jaga dia tak boleh buka, dia sambung puasa. Esok tu dia pengsan. Tu antaranya lah. Tapi kita syukurlah, kita terbit fajar terbenam matahari. Itu pun ada keistimewaan pada negara-negara tertentu. Negara yang sejuk, negara yang ni 21 jam sehari pun ada. Siang dia. Bayangkan. Itu memang bazar Ramadan sepanjang hari. Tapi dia kata, kita buat lawatan sambil belajar. JKKP, kita akan buat lawatan sambil belajar di negara-negara Amerika Selatan, Brazil, Venezuela, kerana siang ni hanya 8 jam. Itu baru buka table. Nak bazar Ramadan, nak buka. Macam tu lah sebab sekejap sangat 8 jam ni kan. Jadi kita ni di Malaysia ni, bak kata Iwan tu, yang sedang-sedang. Macam tu, yang sedang-sedang aja. Sedang elok aja, pagi dengan petang. Itu pun ramai yang menggigil. Yang terutama yang GPH ni, yang plastik hitam. Jadi itu kita kena faham. Malahan orang yang tak puasa lebih teruk laparnya daripada orang yang berpuasa. Tak percaya, tanya orang perempuan. Ingat ni puasa semua ni? Tak ada. Aku tengok pun tahu siapa tak puasa. Melegak-melegak perut tu dah. Ya. Kan dia lapar, nak makan kat mana? Lain clear kat mana? Baru nak makan, orang test nak rakam video yang rakaman larian keselamatan tadi. Kan dia makan kat tangga pun tak clear ni. Tiba-tiba lagi semua. Shooting pula. Alah teknik lah kalau shooting. Contoh lah. Jadi, bila kita tengok dalam bab ini sebenarnya, Allah Ta'ala bagi tahu tentang puasa. Kita pun anak pun tanya, Mama, nyampah aku tentang duk Selangor mama, nyampah aku. Kalau orang kampung hijau, alah. Asal mana jompo lah, mama tak sadar diri sampai Selangor kau lupa diri. Mama, mak kau kat dapur tu. Tak kisah, tak apalah suka hati lah mami. Mama, kenapa kita kena puasa? Soalan sepuh mas, tanya ke mak dia. Jadi mak dia pun cakap lah, orang lain puasa, kau puasa lah. Namanya nak cerita pahal. Mana tu mak dia puasa, malah nak jawab lebih. Mama, kenapa kita kena puasa? Kau Islam ke tidak ni? Mama dia tanya budak ni Islam ke tidak. Kan? Budak tu pada lahir pun tak faham lagi pasal Islam ni kan. Kita kena explain. Jadi paling bagus sekali, kenapa kita kena puasa Mama? Kita kena puasa sebab Allah suruh. Anak pun tanya lagi, bila? Tu tak tahu. Dia tak habis kat situ soalan kita tu. Kan, dia sambung lagi. Bila? Dah lama dah Allah Ta'ala perintahkan dalam Quran. Surah Al-Baqarah ayat 183. Allah beritahu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman. Dia tak cakap orang Melayu, dia tak cakap orang JKKP, dia tak cakap orang Selangor, tak. Orang Islam pun dia tak sebut. Melayu pun lagi tak sebut. Sebab Islam ni bukan Melayu ya. Tapi Islam pun tak sebut. Tapi dia sebut, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Maknanya orang beriman ini kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Jangan pasti hitam, confirm tak beriman. Big situ. Saja-saja tak puasa. Semalam saya tolong kirakan adalah satu member ni daripada Perak. Dia mengaku, dia beritahu yang dia dah lama tak puasa. Dia lama tak puasa daripada dulu dia ingat, dia rasa dia nak ganti. So kena ganti, kena kira.
So kira-kira kan daripada dia balik sampailah dia umur dalam 30-an. So kira-kira total dia kena bayar fidyah itu sebanyak 5,900 lebih. Tapi saya kata bayarlah, bulan-bulan pun bayar. Buat tolak gaji pun tu bayar kat pusat zakat, tak ada masalah. Kan? Orang yang sehat, orang sehat walafiat, dia kena ganti juga puasa dia, dan juga dia kena ganti dan kena bayar fidyah. Kena buat. Sebab masa tu baru tahu lah kenapa lah aku tak puasa dulu. Kan? Pada orang yang ada kesedaran, cubalah start lah membayar macam tu. Kalau dah mati Ustaz, takkan kau nak paksa dia puasa? Dia memang tak makan kan tu. Kan? Tapi kau bayarkanlah fidyah untuk dia, macam family kita, ahli keluarga kita yang sakit dan tak sihat. Kan? Tu antaranya.